kita akan mulakan dengan cikgu panggil bengkel skor kertas 2 biologi SPM. Okay, nama cikgu yang sebenarnya ialah Cikgu Nora Fiza binti Razila, ya. Cikgu merupakan ketua panitia biologi di sekolah cikgu di SMK Bagan Terap, Selangor, ya. Okey, seterusnya cikgu nak bagi tahu kamu sikit tentang macam mana kita nak target nak dapat A, sekurang-kurangnya A minus dalam biologi, kan? Okey, formulanya ialah, ini formula yang paling ringkas lah bagi cikgu, iaitu 37, 66, 37. Okey, apa dia 37? 37 ni kertas 1. 66 ni kertas 2. 37 lagi ialah kertas 3. So jumlah semua yang kamu akan dapat ialah 140. So 140 ni kalau bahagi 2 kamu akan dapat 70%, kan? So 70% ialah kamu dapatlah A minus. Cikgu kata kalau 37 dengan kertas 1 dengan kertas 3 kamu dapat, ataupun kamu dapat lebih lagi, contohnya kamu boleh dapat 40, cikgu tahu kamu akan dapat sekurang-kurangnya A minus dalam SPM nanti. Okey. Jadi macam mana nak dapatkan 37 kertas 1 dengan kertas 3 ni? Melalui ulang kaji. Cikgu suka kamu ulang-ulang untuk buat kertas 1. Sebab lagi banyak kamu buat ulangan kertas 1 ni, kamu akan dapat markah yang lebih tinggi. Okey. Tak mustahil untuk kamu dapat sebenarnya. Nampak macam banyaknya cikgu 37, kan? Okey, tapi kamu mesti target macam itulah. Okey, untuk 66 kertas 2 kamu tahu kertas 2 ada 100 markah, kan? Untuk 66 ni kira rendah jugalah, ya. Kamu akan hilang dalam berapa? 100 tolak 66 berapa? 34 markah, kan? Hilang 34 markah tu kira banyak, So kalau kamu dapat lagi tinggi, lagi banyaklah kamu akan dapat markahnya. Okey, mungkin dapat A ataupun A+. So benda ni tak mustahil. Benda ni cikgu dah bagi tahu banyak kali kepada anak-anak murid cikgu. So mereka gunakan ni dan ada yang dapat A+, okey, dan A juga. Mungkin target kalau cikgu ni sekolah kampung, kan, sekurang-kurangnya dapat A minus. Tapi alhamdulillah dah ada yang melepasi target sampai dapat A+, ya. So kena bijak macam mana nak aturkan markah. Okey, untuk 66 kertas 2, yang paling penting ialah kamu kena dapat markah sekurang-kurangnya 10 markah ke atas untuk soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2, ya. Sebab apa? Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 ni ialah soalan yang aras rendah. Kalau kamu, biasanya lah kalau pengalaman cikgu, banyak biasanya pelajar akan dapatlah markah yang tinggi soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Bila soalan nombor 3, 4, 5 tu dia ada penurunan. Okey, kat sini untuk soalan hari ni kita fokus kepada soalan 1 dengan soalan 2. Topik-topik yang penting untuk soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2 ni ialah yang pertama, sel dengan organisasi sel. Okey. Ada yang nak bertanya soalan. Cikgu hide jap. Okey, kemudian yang kedua ialah pergerakan bahan merentas membran plasma. Ini bab 3, kan? Okey, yang ketiga ialah komposisi kimia di dalam sel, dan yang keempat ialah pembahagian sel. Okey, kalau cikgu mula-mula cikgu nak bagi tajuk-tajuk yang penting lah. Bila cikgu nak bagi tajuk-tajuk yang penting tu macam semua pun penting, kan? Jadi cikgu nak kamu pastikan kamu boleh menguasai keempat-empat bab ini, ya. Yang pertama, bab daripada bab 2 sampailah ke bab 1, 2, 3, 4. Kan? Bab 2, 3, 4, 5. Bab 2 sampai ke bab 5 ni. Sel sampai ke pembahagian sel. Ni semua ialah bab tingkatan 4. Okey? Cikgu suka buat analisis. Tapi analisis ni cikgu tak nak tunjuklah hari ni, memandangkan kita bukannya
panjang sangat masa kita. Kita nak bincang soalan juga nanti. Okey, ni contoh soalan tahun 2007. Okey, tengok soalan nombor 1 dia. Okey, kalau kamu tak nampak soalan pun sekurang-kurangnya kamu nampak gambar, ya. Okey, gambar kat sini ialah tentang kulit. Okey, sebut tu kulit, ya. Kat sini organ. Okey, soalan dia namakan organ. Ni ialah organisasi sel, ya. Sel dan organisasi sel. Kemudian fungsi organ. Ni ialah bab 2 lah dalam form 4. Tajuk tingkatan 4. Okey, untuk soalan nombor 2 pula, kalau kita tengok dua jenis pergerakan yang berbeza. Maksudnya, soalan yang keluar ialah tentang pergerakan bahan merentas membran plasma. Okey, ni soalan 1 dengan 2 tahun 2007. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh 2010. Okey, 2010 juga yang pertama ialah tentang sel. Dia bagi gambar, dia ada tempat kosong, dia ada orang kata apa? Organel dan komponen-komponen di dalam sel. So kita tahu ini ialah tajuk bab 2, sel dan organisasi sel. Okey, yang kedua pun sama juga bila kita baca soalan, dia mengenai pergerakan bahan X dan Y merentasi membran plasma. Okey, kadang-kadang soalan nombor 2, dia mungkin dia dah tak keluar tentang pergerakan. Dia terus lompat ke apa kita panggil? Bahan kimia. Kimia dalam sel. Kemudian satu lagi tu ialah apa tadi? Pembahagian sel. Okay, so pentingnya kat sini skor yang banyak untuk soalan 1 dengan soalan 2. Okey, jom kita jawab soalan. Okey, yang pertama, cikgu ada edarkan bahan kan? Okey, siapa yang ada soalan ataupun print out ataupun kamu dah buat jawapan, so kita akan tengok. Okey, ni sebenarnya ialah soalan SPM tahun 2016, ya. So soalan pertama dia mengenai sel dan juga organisasi sel lah. Okey. Bila kita tengok dekat sini, bila kita nak menjawab soalan struktur ni, ada 3 perkara penting yang kamu kena tekankan. Okey, apa dia 3 perkara penting? Okay, yang pertama ialah P. Inilah P, R dengan S. Okey, apa dia P? P ialah pernyataan. Okey, R ialah rajah. S ialah soalan. Maksudnya jangan tengok soalan dulu. Yang penting ialah P dulu, pernyataan. Baca elok-elok apa pernyataan dia berikan. Okey. Satu lagi, bila keluar soalan tumbuhan ni, ramai pelajar dia akan panik. Dia buka, belum lagi kan. Kadang-kadang pengawas nanti dia akan kata tutup dulu kertas soalan. Tulis nama dulu. Bukan nama lah, tulis maklumat kamu dulu kan. Tapi pelajar ada yang tak sabar. Dia buka dulu, tengok soalan nombor 1, alamak. Soalan tumbuhan kan. Jadi, mungkin akan jadi mood lari. Kalau pelajar tu dia tak suka tumbuhan, dia akan rasa susah. Sebenarnya daripada pernyataan rajah tadi, dia ada benda yang boleh membantu untuk menjawab soalan. Okey. So kat sini pernyataan apa yang kamu kena buat, baca dan gariskan apa yang dia nak. Okey, kat sini dia kata dia tunjukkan keratan rentas batang dicotyledon ataupun dicotyledonous stem. Okey, kat sini kalau dekat gambar, okey, rajah. Okey, kat sini dia kata keratan rentas kan. Okey, kamu tulis, oh ini ialah batang ataupun stem, tumbuhan. Okey, dia besarkan. Kat sini, walaupun kamu belum tahu lagi soalan dia apa, kamu boleh terus tulis apa yang kamu tahu. Ini apa. Kan? Dan ini pula, bracket macam ni, kan? Dia menunjukkan gabungan PQR membentuk apa. Okey. Kalau cikgu faham teruslah. Kalau X kat sini, oh ini keseluruhan
gambar kerata rentas dicotyledon batang tadi. Okey. So X ni ialah batang. Batang ataupun stem bagi tumbuhan. Okey, so kemudian bila kamu dah ni, contohnya cikgu bagi. Okey, P. Kita gariskan. Okey, kemudian R, rajah. Rajah, kita buat apa? Kita tulis dulu apa yang kita tahu pada rajah. Cikgu suka bila tengok kertas soalan, kamu ada maklumat pada rajah. Bukannya terus pada jawapan. Dekat rajah ke dekat soalan tak ada garisan. Tak ada kata conteng-conteng langsung lah. Maksudnya macam kamu blur. Kamu main jawab je. Ya. So, P, kamu tulis dekat tepi tu. P ialah epidermis. Ataupun kamu tak ingat kan epidermis. Tapi kamu tahu dekat bahagian luar sekeliling batang pokok, itu ialah kulit. So, kamu tulis je kulit. Ya. Okey, Q ialah, kamu tahu ni takkanlah kita dah belajar tingkatan 4 dengan tingkatan 5, kita masih belum tahu lagi. Ini ialah xylem kan. Ini ialah xylem, ini ialah phloem. So, gabungan dua-dua xylem dengan phloem tadi ialah tisu vaskular. Ataupun mungkin ada pelajar yang jawab nanti berkas vaskular. Okey. Kemudian R ialah empulo. Okey, atau in Englishnya ialah pith. Empulo di tengah-tengah ni. Ataupun kamu tahu ni ialah tisu kan. Tisu bagi batang dicotyledon yang ni ialah parenchyma. Okey, so kamu boleh tulis dulu parenchyma. Okey, so lepas buat P dengan R ni, barulah kamu sepatutnya berpindah kepada soalan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, namakan peringkat organisasi bagi X. Bagi X. Dia sangat teruja untuk jawab. Oh, itu ialah tisu. Sebab apa? P ialah tisu. X pula xylem dengan phloem ialah tisu. Kan cikgu tulis tadi apa? Kat sini. Q ialah tisu vaskular kan. So kamu tahu, oh ini ialah tisu. Jadi kamu pun cepatlah. Cepatlah tulis dekat sini, kamu kata apa? Tisu. Okey, sebenarnya jawapannya ialah bukan tisu. Okey, salah. Jawapannya ialah organ. Sebab apa? Cikgu kata X tadi ialah gabungan P, Q dan R. Gabungan beberapa tisu akan membentuk organ. Okey? Ataupun kalau cikgu kata tadi, X ni cikgu dah tahu. X ialah kerata rentas batang, kan? Batang ialah antara salah satu organ bagi tumbuhan. Selain daripada daun. So, siapa yang tak tahu sekarang organ bagi tumbuhan, tolong catat. Cikgu patah balik sekejap. Okey, yang pertama organnya ialah daun. Okey. Bunga. Bunga ialah organ pembiakan. Daun tempat menjalankan fotosintesis. Okey, batang tempat saluran air ataupun hasil fotosintesis untuk turun dan naik, kan? Kemudian akar. Akar tempat untuk air ataupun garam mineral meresap masuk ke bahagian atas tumbuhan. Ni balik terus baca tumbuhan. Balik mana? Lepas habis ni lah, okay, kamu boleh baca bahagian tumbuhan. Buat ulang kaji. Okay, seterusnya. Namakan struktur P, Q dengan R. Okay. Kat sini tadi, sebab cikgu dah kata kamu kena buat yang PRS kan. Cikgu dah suruh kamu R rajah kat situ, kamu conteng dulu. So, bila kamu dah ni, kamu dah menjimatkan masa kamu untuk isi ruangan di sini. P, Q dan R. So, kita semak apakah P. Okey, kat sini epidermis boleh. Okey, bark in English. Okey, who answer in English? So, the answer is bark.
or epidermis. Okay, ataupun dalam bahasa Melayunya kulit. Kulit. Macam tak ni lah, macam bukan belajar biologi lah. Kita masih boleh terima sebab itu adalah nama umum bagi epidermis. Okay, kulit. Kita pun dekat organ kita kulit kan? Q. Okay. Q kalau kamu tulis tisu vaskular, betul. Berkas vaskular ataupun in English vascular bundle. Okay, ni C ni biasalah bila dia auto kan. Auto typing ni jadi ni. Sebenarnya VASKULAR. Cikgu penting tak ejaan? Ya, penting. Salah eja, tak ada markah. Kenapa Q kita tak boleh jawab xylem phloem? Dia ada bracket. Okey, gabungan antara xylem dengan phloem. Okey, gabungan di antara xylem dengan phloem kita panggil tisu vaskular ataupun berkas vaskular. Okey, R. R apa dia? Siapa boleh bagi tahu R apa dia? Cikgu tengok gambar rajah je. Tengok gambar rajah. R apa dia? Ni di tengah-tengah. Empuluh. Kita tengok jawapannya betul ke tidak? Empuluh. Okey, jawapannya boleh. Empuluh boleh. Ataupun in English, we call it pith. Okey. Tisu parenchyma. Okey. Parenchyma dalam bahasa Melayunya, CHY dalam bahasa Inggeris. Okay. So, kalau kamu betul semua ni semua ialah pengetahuan kamu untuk tumbuhan. Bukannya soalan, ni soalan kebat lah, ni bukan soalan kebat ya. Ini memang ada dekat dalam buku teks kamu. Ya. So, kita kena rujuk balik bahagian-bahagian ataupun tisu-tisu dalam tumbuhan. So, kalau kamu betul semua dapatlah 4 markah sekarang untuk A1 dengan A2. Cikgu, ada nak bertanya. Okey, siapa? Cikgu, apa beza tisu sclerenchyma dengan erenchyma? Aren. Okey, kalau aren ni untuk tumbuhan yang di air sayang. Yang terapung di air. Sebab tu namanya A-E-R. Air. Dia ada gelembung-gelembung, bukan gelembung, kita panggil apa? Kita panggil apa? Air sac. Apa tu? Lubang udara. Air sac. Rongga udara. Uli udara. Ya. Rongga udara, ya. Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh cikgu. Ya. Terangkan ciri P. P tadi ialah epidermis ataupun kulit. Kita tahu dia ialah paling luar. Soalan ni kan tadi kita panggil, kita kena baca soalan dan gariskan penyataan dia. Lapisan paling luar. So, mesti ada ciri-ciri khas untuk lapisan yang paling luar ni. Dia apa? Okey. So, ciri yang pertama, untuk lupa cikgu nak cakap, kalau untuk soalan terangkan, kamu tak boleh bagi satu fakta sahaja. Lepas tu kamu tinggalkan. Okey, satu fakta, kalau betul kamu hanya dapat 1 markah. Kalau salah memang tak ada dapat markah. So, kena tengok juga kepada markah. Okey, markah yang diberikan. Okey, marks provided. Kalau ini cikgu scan daripada buku. Okey, kalau kertas soalan yang sebenar, dia berikan kamu 1 2 3 4 5 garisan. Okey, 5 baris ni. 5 baris sebenarnya untuk kertas soalan yang sebenar. Kertas soalan yang sebenar ni untuk SPM, dari segi gambar rajah akan clear. So, pelajar tak akan boleh argue. Cikgu tak nampak lah gambarnya, tak jelas lah ni struktur apa. Okey, kat situ untuk SPM dia tak akan ada dah orang kata apa? Ruangan tak cukup ke untuk jawapan. Okey, dia bagi tu untuk muat-muat untuk jawapan kamu.
Seterusnya untuk ciri P ni, untuk ciri PP ialah epidermis ataupun kulit. Okey, dia ditutupi oleh kutikel. Ataupun kita kata, yang ni pelajar biasa sangat jawablah. Kita tahu bahawa permukaan batang pokok tu, dia berlilin. Kan? Okey, ataupun dia terdiri daripada lapisan kalis air. Okey, untuk ciri, kamu tak boleh tulis dalam bentuk kata kerja. Okey, kata kerja tu macam merembeskan. Tu kata kerja kan. Sebab pelajar selalu dia keliru ciri dengan fungsi. Okey, ciri tidak perlu kata kerja. Fungsi wajib kata kerja. Okey, ni ciri. Baru dapat 1 markah ni Ni bukan 3 markah. Ini atau ni hanya dapat 1 markah. Sama ada kamu kata diselaputi ataupun ditutupi oleh kutikel, ataupun permukaan berlilin, ataupun lapisan kalis air. Okey, untuk apa dia mempunyai permukaan berlilin? Untuk meminimalkan kehilangan air. Okey, minimize the loss of water through condensation. Kan? Bukan condensation, through evaporation. Okey? Tapi kalau tak ada melalui penyejatan pun tak ada masalah. Yang penting kamu ada meminimalkan kehilangan air. Okey. Ini markah yang kedua. Seterusnya, markah yang ketiga ialah protect plant from physical injury. Okey. Physical. Tapi physical ni kita kurungkan. Maksudnya tak perlu ada pun tak apa. Kalau kamu kata melindungi tumbuhan daripada kecederaan ataupun kerosakan. Boleh. Okey. Tapi yang paling bagus kalau kerosakan ni kita panggil kerosakan mekanikal. Ya. Ataupun dalam bahasa Melayunya, bukan dalam bahasa Inggerisnya, protect plant from mechanical damage. Seterusnya, ada tak lagi jawapannya? Selalunya jawapannya akan jadi lebih. Okey. Macam tak nampak pula ni. Sekejap, cikgu padam sekejap. Okey, dia adalah apa fungsi dia berlilin ataupun dia berkutikel ni? Laser pointer. Sekejap. Untuk menghalang mikroorganisma masuk ke dalam tumbuhan dengan mudah. Okey, ataupun untuk menghalang mikroorganisma yang membawa penyakit. Avoid disease caused by microorganism or pathogen. Tumbuhan pun senang dijangkiti dengan penyakit. So, pentingnya ada lapisan yang berlilin ataupun dia berkutikel. Okey, untuk lapisan kalis air, kalau jawapan kamu ialah lapisan, ia merupakan lapisan kalis air, kamu cakap. Okey, jawapan kamu mesti ada ini. Okey, ni wajib untuk meminimalkan kehilangan air. Cikgu ulang, kalau kamu jawab lapisan kalis air, kamu mesti jawab jawapan yang seterusnya adalah untuk meminimalkan kehilangan air. Okey? Sebab kalau kamu jawab lapisan kalis air untuk melindungi tumbuhan daripada kecederaan, dia bukan fungsinya Ciri kalis air ni adalah untuk mengurangkan kehilangan air. Tapi kalau kamu dah jawab lapisan kalis air untuk meminimalkan kehilangan air, jawapan kamu satu lagi untuk melindungi tumbuhan daripada kecederaan dapat. Boleh dapat lagi 1 markah. Faham tak? Faham, cikgu. Okey, bagus. Yang kedua, namakan 2 tisu yang membentuk struktur Q yang terlibat dalam pengangkutan. Okey, kat sini dia bagi hint. Dalam pengangkutan. Okey, waktu kita form 5 awal bab 1, ya. Okey, bab 1 form 5 pengangkutan,
Kita belajar di hujung sekali pengangkutan tentang tumbuhan. Okey, kita belajar 2 sahaja. Xylem, phloem. Kan? Kemudian kita belajar tentang transpiration dengan translocation. Transpirasi dengan translokasi. So, tisu dekat sini, kamu boleh namakan. Sebab tu soalan ni ialah satu markah je. Okey, dia tahu. Biasanya kebanyakan dah tahu, pelajar dah tahu dah xylem dengan phloem. So jawapannya ialah phloem and xylem. Ataupun dalam bahasa Melayunya macam itulah ejaannya ya. Kita teruskan. Kat sini rajah 1.2 menunjukkan bahagian batang pokok itu yang gelang kulitnya telah dibuang. Okay, kita dah belajar dah. Kita tahu dekat sini nanti akan jadi macam ni. Kan? Okey, dekat sini dia akan mengecut sikit. Benda ni pengetahuan am kita lah tentang kalau kita buang kulit, gelang kulitnya. Even kamu form 4, form 5 belajar ni, form 1 sekolah rendah pun dah pernah ada orang kata apa, eksperimen tentang ini. Ya. Ni kadang-kadang soalan dia mungkin dia suruh lukis macam yang cikgu lukis ni. Ya. Tapi soalan yang untuk 2016 dia tak suruh kamu lukis. Dia suruh kamu tulis ayat. Ramalkan keadaan pada S dan T. Okey, kalau yang macam ni, bila cikgu lukis yang macam ni, apa perkataan yang sesuai? Okey, dalam bahasa Inggerisnya swell ataupun expand. Dalam bahasa Melayu dia ada banyak sikit pilihan. Sama ada membengkak, menjadi besar ataupun dia mengembang. Okey. Ada jawapan pelajar, dia tulis dia tulis bloat dalam bahasa Inggeris. So bloat maksud dalam bahasa Melayunya ialah apa? Mengembung, kembung. Ni macam perut budak kecil. Bila dia masuk angin dia jadi kembung. Kan? Ya. Tak ada markah untuk bloat ataupun kembung. Seterusnya untuk T. T dia, cikgu kata dia menjadi lebih kecil kan. Okay, so jawapan dalam bahasa Inggerisnya shrink or shrivel. Dalam bahasa Melayunya mengecut. Mengecil. Saiz berkurang dan juga menyusut. Okay, ada juga pelajar yang buat diameter. Kita tak tengok diameter kat sini. Sebab diameter kat sini kan, ukur lilit. Ya. Kalau diameter dia masih lagi sama. Kita nak hanya di kawasan S dengan T sahaja. So diameter dia tak ada memainkan peranan di soalan ini. So, siapa yang jawab diameter, kita tak terima. Ya. So, kadang-kadang pelajar terlampau fikir jauh sangat. Jawapannya sebenarnya mudah sahaja. So, siapa yang dapat jawab macam ni, so kamu dapat markah penuh lagi. Okay, terangkan ramalan anda pada S. Okay. Kat sini yang pelajar perlu hati-hati dengan soalan. Pelajar bila kata ramalan anda, dia orang kata apa, excited nak jawab. Oh, dia pun jawablah S dengan T. Ataupun dia jawab, tiba-tiba dia jawab T. Nampak macam tak logik, tapi apa-apa boleh berlaku di jawapan kamu.
So jangan, kalau kamu rasa kamu terlampau faham, terlampau senang soalan, kamu kena cool down. Kamu kena kawal diri kamu, jangan over excited. Bila orang yang over excited, jawapan kamu mungkin akan ada masalah. Okay, so S ialah bahagian atas. Okay, T bahagian bawah, dan tak perlu kamu rasa kamu faham sangat, kamu cakap saya nak cerita semua pada pemeriksa S dan T. Okay, so kita kena baca soalan dan jawab mengikut soalan. Ya, so apa dia akan jadi pada S dengan T? Tadi dia mengembang, kan? So kenapa dia mengembang? Kenapa dia expand? Kat sini kita kata flowworm dibuang. So benda ni ialah fakta. Okay, kenapa dia mengembang? Kawasan flowworm dibuang. Ya. Kemudian yang kedua, bila flowworm dibuang, kita tahu fungsi flowworm ialah mengangkut. Kat sini cikgu tak bagi tahu fungsi tapi kalau kamu tak tahu lagi fungsi, kamu kena catat flowworm mengangkut bahan hasil fotosintesis dari daun ke bahagian bawah tumbuhan. Okey. Kena ada arah dari daun ke bahagian bawah tumbuhan. So apabila macam tu, kamu tahu apabila flowworm dibuang, maka hasil fotosintesis ataupun glukosa, sukrosa tidak dapat diangkut ke bahagian bawah tumbuhan. Tulis dekat situ. Kenapa dia mengembang? So ada pengumpulan sesuatu dekat batang tu. Ya. Bahagian S. So glukosa ataupun glukos atau sukros, ni salah satu sahaja. Kamu tahu fotosintesis menghasilkan glukosa. Tapi bahan yang diangkut ke bawah bukan dalam bentuk glukosa, dia dalam bentuk sukrosa. Ya. Jadi jawapan glukos, sukros boleh diterima. Selain daripada tu, contohnya pelajar gemar sangat buat bahan makanan. Bahan makanan tidak dapat dihantar ke bawah. Salah. Tak diterima bahan makanan, ya. Ataupun pelajar cakap apa ni? Kanji. Kanji pun tak boleh. Nutrien. Nutrien pun tidak diterima. Reject. Yang kedua. Yang ketiga, photosynthesis products accumulate in S. Okay. Kat sini, kalau pelajar jawab sebab, kenapa cikgu bagi 3 ni? Kalau dalam kertas soalan yang sebenar, dia ada 3 garisan. Okay. So, pelajar cenderung untuk bagi 3 jawapan. Ya. Okay. Photosynthesis product pun kita terima. Kalau kat sini kamu tulis, untuk glukos dengan sukros ni, kamu tulis photosynthesis product ataupun hasil fotosintesis, kita terima. Ya. Accumulate. Accumulate maksudnya dia berkumpul di S. Ya. Hasil fotosintesis. Cikgu. Ya. Oh, cikgu. Ya. Ada diorang tanya. Kalau jawab organic substance boleh ke diterima? Apa dia? Kalau organic substance, maksudnya bahan organik, boleh diterima ke? Organik. Sebatian organik kita terima. Oh, diterima juga. Sebatian organik. Baik. Terima kasih. Sama. Gula kita terima. So, kita teruskan, ya. Kat sini, kita tak adalah orang kata apa, mesti ada phloem is removed. Baru kita nak terima glukos dengan ni. Tak ada. Okay, kat sini independent lah jawapannya. Kamu boleh pilih sama ada jawapan yang hijau dengan biru ataupun jawapan hijau dengan pink ni untuk dapatkan 2 markah. Okay, untuk soalan ni, ini bukan soalan SPM. Okay, ini ialah soalan Percubaan Negeri Selangor beberapa tahun yang lepas. Ya, cikgu ambil. Ada pembetulan kat sini. V ni bukan V ni ialah W. Okay. So kat sini kita nampak tak berapa nak jelas sangat gambar dia.
Okey, so tu yang cikgu cakap tadi. Kalau dalam SPM kamu jangan risau. SPM dia akan bagi kamu gambar yang sangat jelas sebab ikut skala dia. Ya, dia ada skala untuk gambar. Ya, okay, kat sini dia suruh sebenarnya ada penyataan soalan tapi sebab tak muat jadi cikgu cropkan. Okey, tak apa, kita skip untuk penyataan soalan. Okey, kemudian kita tengok rajah. Rajah kamu tulis siap-siap dulu. Tulis pakai pensel ke. Okey, apa W apa, W ni jasad Golgi, S ni tiba-tiba berdebar lah tengok apa benda ni. Kan? Ini ialah nanti. Kemudian okey, U. U ni dia ada titik-titik ni kat sini, kat sini. Bila ada titik-titik dah teruslah kamu tahu dia ialah jalinan endoplasma kasar. Okey, kat sini T tak berapa jelas tapi kamu tahu ni ialah sel haiwan. Takkanlah bila ada bujur macam ni kamu tulis kat sini kloroplas pula, kan? Kloroplas ada dalam sel tumbuhan sahaja. So kat sini ialah mitokondria, kan? So kemudian S. S apa dia? S soalan. Namakan bahagian yang berlabel S, T, U, V. Okey, so kita tengok S ialah centriole. Okey. S ialah centriole. Dia ada banyak rupa lah centriole ni. Macam bintang macam tu lah. Selalunya dia macam apa? Silinder, kan? Okey, T ialah mitokondria. U ialah jalinan endoplasma kasar. Dan W ialah jasad Golgi. Okey, jasad Golgi, G jangan lupa huruf besar. Kalau kamu tahu dah, dia ni huruf besar tapi kamu tak nak buat. Kamu kena ingat markah kamu, kena sayang markah. Okey, so kalau dapat betul ke semua ni, kamu dapat 4 markah. Okey, kedua, nyatakan fungsi bagi bahagian yang berikut. T. Okey, T ialah mitokondria. So, mitokondria dia tak lari daripada berkurun lamanya daripada KBSM sampailah ke KSSM. Okey. Sama je jawapan dia iaitu menjana. Perkataan menjana. Cikgu boleh guna produce? Boleh? Menghasilkan. Tapi cikgu lagi suka guna menjana. Okey, zaman cikgu sekolah dulu pun dah memang menjana. Okey, tenaga dalam bentuk ATP. Sebab apa? Bila kamu pergi ke peringkat yang seterusnya, matrikulasi, universiti, kamu memang akan hanya nampak generate sahaja. Okey, sebab dalam bahasa Inggeris kan generates energy in form of ATP. Kemudian, cikgu kat sini kamu tulis tapak. Pelajar sangat suka tulis ni. Sebab dalam buku rujukan, dia tulis tapak. Tapak penjanaan tenaga, kan? So, jawapan kamu salah. Fungsi mesti ada kata kerja. Verb. Okey. Ini memang pelajar kalau depan ni, kenapa salah cikgu? Betul lah tapak penjanaan tenaga. Okey. Sebab dia grammar dia. Kat sini fungsi kena guna verb. Ya. So, kita kata generates energy in form of ATP. Okey, S sama juga S centriole, dia membentuk gentian gelendung semasa pembahagian sel ataupun form spindle fiber during cell division. Okey. Seterusnya, okey, ni ciri beza dengan fungsi tadi kan? Okey, kalau ciri tak perlu kata kerja. So, apa yang berlabel U? Kita tengok berlabel U tadi. Okey, jalinan endoplasma kasar. Ini biasanya pelajar dah hafal dah. Dia ada apa? Dia ada apa? Siapa boleh jawab dia ada apa? Apa ciri jalinan endoplasma kasar? Ada ribosom. Pandai. Ada ribosom, okey. Pandailah tu. Itulah markahnya. Sebab tu cikgu kata soalan macam ni kamu patutnya boleh dapat markah penuh.
Okey, kita tengok yang pertama mempunyai ribosom. Panjang cikgu punya ni kotak. Okey, ataupun yang kedua ialah terdiri daripada rongga ceper yang berlipat dan bersambungan. Okey, ni selalunya dia akan soalan bagi perbezaan ciri antara jalinan endoplasma dan juga jasad Golgi. Okey. So balik boleh semak balik apa ciri jasad Golgi. Kalau tiba-tiba soalan tanya perbandingan kedua-dua struktur tadi. Okey, yang seterusnya, berikan satu contoh sel yang mempunyai komponen W dalam kepadatan yang tinggi. Okey, tinggi ataupun kata high density, tinggi ini kita cikgu panggil sebagai soalan unik. Soalan apa? Unik. Okey. Sebab apa? Kamu kena ada tinggi dalam jawapan kamu. Okey. Kita tengok. Apa dia komponen W tadi? W ialah jasad Golgi. So, jasad Golgi, siapa boleh bagi tahu jasad Golgi apa fungsi dia? Membungkus dan saya tak ingat. Saya dia ni kan Proses mengubah tuai. body Bentuk. Mengubah Modified. Y. Okay, modified Proses, apa? modify, package. Okay, modified Y. protein daripada ribosom lah kan. Protein. Enzim. Enzim. Okay, pandai. Itu penting ya sebab cikgu memang suka kalau kamu ingat fungsi utama dia. Dia modified protein into enzyme. Ya. Dia mengubah suai protein kepada enzim. Pelajar selalu dia akan berhenti mengubah suai protein. Kepada apa tak tahu. Okay. Sebab soalan esei kan dia ada soalan enzim. Terangkan penghasilan enzim luar sel. Jadinya protein ni kepada apa? Protein kepada enzim lah. Enzim nanti dibungkus dalam vesika rembesan, diangkut keluar ke membran kan. Okey, jasad Golgi tadi cikgu kata dia kamu kata dia mengubah suai protein kepada enzim. So kamu tahu dia adalah untuk penghasilan enzim kan. Jadi bahagian sel mana dalam organisma, kita ambil manusia lah, yang menghasilkan enzim. So sel apa yang akan menghasilkan ni? Menghasilkan pula. Mempunyai komponen W pada kepadatan yang tinggi. Pancreas. Pandai. Tapi kamu tak boleh kata. Cikgu. Ya. Kalau ada yang tanya kalau kata hormon boleh ke jasad Golgi dia ubah suai protein tu pada hormon. Boleh ke? Hormon. Kita kena tengok balik fungsi. Fungsi dia. Kena tengok balik fungsi jasad Golgi. Ya. Okey, kat sini kita bincang dulu yang ni. Untuk jawapan tu nanti cikgu bagi dalam bentuk komen, ya. Ataupun cikgu bagi dekat Syafi send dekat kawan-kawan, ya. Baik cikgu. Kat sini sel pankreas. Okey, kalau kamu kata pankreas sahaja, salah. Okey, sebab pankreas ialah organ. Betul tak? So, kalau kamu ni soalan kata sel, so letaklah sel dekat depan. Okey, sel pankreas, sel kelenjar ileo, sel kelenjar gaster, kan? Okey, ataupun sel epithelium perut, ya. Okay, tempat-tempat ini sebab kita tahu dia terlibat dalam sistem pencernaan yang menghasilkan banyak enzim, ya. Okey, kat sini dekat mana cikgu kata kena tinggi ni? Okey. Tinggi ni kat sini unik dia. Banyak. Okey, ataupun lebih banyak. Kalau kamu kata mengubah suai protein kepada enzim, itu ialah sifat fungsi biasa bagi apa? Bagi jasad Golgi, kan? Okey. Jadi sebab kat sini dia kata dalam kepadatan yang tinggi,
Kalau kamu jumpa tinggi ke, rendah ke, turun ke, naik ke, kamu kena ingat itu ialah soalan unik. Mesti ada jawapan itu dalam, mesti ada perkataan itu dalam jawapan kamu. Ya? Mengubah suai lebih protein, banyak protein kepada enzim. Okey. Kalau kamu kata sel pankreas, okey, sel pankreas pun ada amylase kan? Tapi tak perlulah tulis leo. Kamu tulis amylase saja. Kalau kamu kata kelenjar ilio, okey, ya, ini enzim amylase ilio. Maksudnya dia mengubah suai lebih banyak protein kepada enzim amylase ilio. Ataupun kalau kamu kata sel kelenjar Gester mengubah suai lebih banyak protein kepada protis. Ya? Okey, kemudian boleh juga selain daripada ni, untuk apa? Untuk meningkatkan kadar pencernaan kanji kepada maltosa. Bila kita makan nasi yang banyak, so kena tingkatkan kadar pencernaan. Kan? Kanji kepada maltosa. Ataupun kalau di perut, kalau kamu kata sel kelenjar Gester, protis, so protein akan meningkatkan kadar pencernaan protein kepada polipeptida. Okey. So, dekat sini cikgu rasa dah habis soalan. Ada lagi lah soalan. Okey, terangkan kepentingan S semasa proses pembahagian sel. Okey, S tadi ialah spindle fiber ataupun spindle fiber. S apa tadi? S apa? Spindle fiber ke? Yelah kan. Gentian gelendong. Dia ke gentian gelendong, bukanlah. Tak, yang Centriole. cakap spindle fiber tu. S ialah centriole. Centriole. Okey. Okey, S memastikan bilangan kromosom sama bagi setiap sel anak selepas pembahagian sel. Okey, maksudnya kalau sel anak yang baru tu ada 4 sel anak, maksudnya sel anak yang satu lagi pun mesti ada 4 sebab pembahagian dia sekata, kan? Okey. So ni untuk menjawab soalan kepentingan. Dia ada 2 soalan dekat sini sebenarnya, satu kepentingan, satu lagi jika gagal. Cikgu takut kamu, bila kamu tak gariskan soalan, kamu hanya nampak gagal. Kamu tak bagi tahu kepentingan. Okey? So, ini ialah kepentingannya. Memastikan bilangan kromosom yang sama ataupun seimbang untuk setiap sel anak. Yang kedua, okey, ni kita nak jawab jika S gagal. Ini pun sama cikgu kata ialah soalan unik. So, gagal ini mesti ada gagal dalam jawapan kamu. Ataupun kalau kamu tak nak kata gagal pun tidaklah. Ya. Gentian gelendong gagal terbentuk ataupun tiada gentian gelendong. Dalam bahasa Inggeris, no spindle fiber is formed. Okay, next. Kromosom ataupun kromatid kembar gagal berpisah. Gagal lagi. Okay, kat sini hint dia ialah sel soma. Okay, sel soma maksudnya dia menjalankan pembahagian mitosis. So, jawapan kamu, kalau kamu kata kat sini ialah kromosom homolog, jawapan kamu salah. Ya? Sebab kromosom homolog hanya ada di dalam meiosis. Ya? So, kat sini jawapannya kromosom atau kromatid kembar, dia gagal berpisah. Ya? Ataupun dalam bahasa Inggeris, kromosom or sister chromatids fail to separate. Okey, dan untuk markah yang seterusnya, kromatid tidak dapat bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey, kalau ni cikgu selalu ingatkan kalau peringkat anafasa berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan, berpisah dan bergerak. Okey, so jawapan kamu tu boleh buat either one, ya. Tidak dapat bergerak ke kutub bertentangan ataupun chromatids unable to move to the opposite poles. Okey, itulah kesannya kepada mitosis sel-sel soma. So, jadi di akhirnya ialah bilangan kromosom sel anak tidak samalah. Ada yang kurang, kan? Satu sel anak kurang, satu sel anak lebih kromosom sebab pembahagiannya tidak sama.
Okey, cikgu rasa dah habis pun untuk 2 soalan yang cikgu bagi tadi. Ngam-ngam lah sebab kita pun mula lewat tadi. Ngam-ngam 1 jam. Ini baru soalan 1 untuk dapatkan 12 markah penuh. Dua-dua tadi ialah soalan 1. Okey, kemudian cikgu nak ni bagi tahu kamu. Cikgu ada bagi lagi kita panggil apa ya? Teknik menjawab. Okey, yang pertama ni ialah pergerakan dengan sokongan. Teknik menjawab ni soalan SPM dan ada juga cikgu bagi teknik menjawab untuk mitosis dan meiosis iaitu pembahagian sel, sistem saraf, sistem pembiakan pun cikgu ada. So kamu boleh rujuk kata apa teknik ini di channel cikgu, channel YouTube ya. Cikgu Nora Fiza Razilah. Okey, ataupun kamu type PAK 21 Cikgu Fiza. Okey. So kamu bolehlah buat rujukan kalau kamu rasa macam tak tahulah macam mana nak jawab soalan bahagian sokongan ataupun pembahagian sel lah, pelajar selalu ada masalah. Kromatik ke kromosom homolog ke, kromosom ke, yang mana satu? Okey, kamu boleh tengok video-video ni. Kalau tak faham, bolehlah PM cikgu dekat Telegram. Ramai pelajar yang PM cikgu lah. Okey, jap cikgu keluar. Cikgu, Ya? cikgu saya nak tanya. Tanya. Sel somatik yang baru tu, sel somatik yang baru tu apa maksud dia? Sel somatik yang baru maksudnya sel anak. Sel anak yang kata apa? Yang baru terhasil selepas mitosis habis. Mitosis berlaku. Okey, terima kasih cikgu. Ya, sama. Tapi kamu kena tahu ya, sel soma yang macam cikgu cakap tadi, sel soma sel yang menjalankan mitosis. Kalau sel pembiakan, sel yang menjalankan kata apa? Meiosis.